Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini kita akan membincangkan tentang gejala sosial. Gejala sosial seperti bergaduh, merempit, ponteng sekolah, minum arak, merogol dan sebagainya sering dipaparkan di dada akhbar dan di televisyen. Gejala sosial juga banyak melibatkan golongan wanita, kanak-kanak dan remaja. Kehadiran gejala sosial ini selari dengan perkembangan kemajuan negara dan memberi implikasi besar kepada kesejahteraan hidup individu, masyarakat dan negara. Punca-punca gejala sosial. Antara punca-punca gejala sosial ialah media massa merupakan sumber yang sangat berkesan dalam penyebaran pelbagai maklumat. Melalui teknologi yang semakin canggih ini, golongan belia mudah terdedah dengan banyak maklumat, namun tidak semua maklumat itu sesuai untuk setiap peringkat umur. Ini menjadi masalah kerana lazimnya golongan belia mudah meniru hal yang dilihat di sekeliling mereka. Punca yang seterusnya adalah disebabkan internet. Melalui internet, masyarakat yang berfikiran kurang sihat dengan mudahnya boleh mengakses maklumat yang menjurus ke arah pemikiran yang negatif. Institusi kekeluargaan yang bermasalah juga boleh menimbulkan gejala sosial. Ibu bapa seharusnya mendidik anak-anak mereka dari kecil. Sekiranya ibu bapa bersikap sambil lewa terhadap pendidikan agama anak-anak mereka, ini akan membawa kepada berlakunya gejala sosial. Selain itu, dengan bertambahnya komitmen ibu bapa terhadap kerjaya mereka, masa diluangkan untuk keluarga menjadi terhad. Ini akan menyebabkan anak-anak kurang mendapat kasih sayang dan tidak mustahil mereka akan mencari alternatif lain untuk mengisi kegersangan kasih sayang. Punca yang seterusnya adalah cara berpakaian. Jika kita perhatikan pakaian sesetengah golongan muda di masa ini cukup memalukan. Cara berpakaian mereka bertentangan dengan cara berpakaian budaya Melayu, sekaligus bertentangan dengan cara pemakaian yang digariskan Islam. Mereka begitu gairah untuk mengikut budaya asing yang dianggap moden dan maju. Mereka takut dan terlalu ego untuk dikatakan ketinggalan zaman kuno dan berfikiran sempit. Sayangnya, tidak semua dapat menerima pendapat bahawa cara berpakaian sedemikian memainkan peranan dalam melonjaknya
jumlah kes rogol dan seks bebas. Seterusnya adalah disebabkan dunia cinta remaja. Di zaman moden ini, pergaulan bebas antara lelaki dan perempuan yang bukan mahram telah dilihat sebagai satu kemajuan dalam pembentukan masyarakat yang lebih maju. Memang lumrah perasaan ingin berpasangan semakin memuncak ketika berada di alam remaja. Tetapi, sekiranya perasaan ini tidak dikawal, sudah tentu akan menimbulkan gejala-gejala sosial seperti pergaulan bebas, anak luar nikah, zina dan sebagainya. Seterusnya adalah disebabkan oleh pengaruh rakan sebaya. Perkara ini sering berlaku dalam kalangan remaja sekarang yang hidup di dalam alam penuh dengan kemajuan. Ini kerana remaja pada masa sekarang lebih mesra dengan rakan mereka kerana ibu bapa sibuk dengan urusan kerja dan lain-lain. Ada setengah remaja meluangkan masa hanya bersama rakan-rakannya. Disebabkan itu, remaja sekarang lebih mengenali rakan mereka berbanding dengan ibu bapa sendiri dan lebih mempercayai rakan mereka daripada keluarga atau ibu bapa. Kejadian seperti ini adalah amat berbahaya dan boleh mengakibatkan remaja tersebut terjerumus dalam gejala sosial yang tidak sihat. Seterusnya disebabkan oleh pengaruh artis. Contohnya seperti penyanyi dari barat suka memakai pakaian seperti jeans yang koyak sehingga menjadi kegilaan dan idola remaja. Sekaligus hal ini turut menjajah minda remaja kerana mereka berfikir semua perkara yang baik datang dari barat. Amalan yang tidak sihat seperti minum arak dan menagih dadah turut menjadi ikutan remaja pada masa kini. Langkah-langkah mengatasi masalah sosial yang pertama adalah peranan daripada ibu bapa. Sesetengah ibu bapa harus mengakui bahawa mereka tidak mempunyai kemahiran dalam mendidik anak-anak. Kemahiran mengasuh meliputi kefahaman terhadap jiwa remaja, menangani kesihatan mental dan emosi anak-anak muda serta penguasaan terhadap perkembangan terkini. Mereka perlu dididik bahawa jiwa remaja kini tidak sama dengan jiwa mereka sewaktu remaja. Interaksi dengan anak-anak tidak lagi bersifat sahala. Ibu bapa juga digalakkan merancang aktiviti bersama anak-anak dan ahli keluarga. Selain itu, ibu bapa juga perlu sentiasa memantau keadaan anak-anak.
seterusnya adalah peranan guru di sekolah. Guru di sekolah bukanlah sekadar pembimbing akademik, tetapi harus menjadi rakan kepada pelajar. Guru yang diingati oleh pelajar ialah guru yang boleh dibawa berbincang dan sama-sama menyelesaikan masalahnya. Guru yang hanya memerintah akan diingati sebagai pemerintah dan tidak didekati. Hasilnya, arahan akademik bukan sahaja tidak dipatuhi, bahkan mewujudkan pemberontakan antara pelajar dengan gurunya. Ini pula akan menyebabkan pelajar tidak mempunyai minat terhadap proses pembelajaran. Langkah yang seterusnya adalah peranan media massa. Media pula mesti mengawal penyiaran secara eksklusif dan besar-besaran tentang keruntuhan akhlak remaja tanpa membantu untuk mengawalnya. Sebaliknya, remaja yang berjaya mesti sering ditonjolkan di media massa sebagai motivasi untuk diteladani. Hal-hal mengenai kreativiti remaja mesti sering diperbanyakkan berbanding liputan mengenai aksi dan perangai negatif mereka.